Kawan kita, lawan kita, jaga kita, bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo kita ke depan, elak sesak, elak sempit. Jangan sembang dekat-dekat, sama-sama kita ingatkan. Tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan. Norma baru diamalkan, ayo ke hadapan. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo ke hadapan, ayo ke hadapan. Norma baru diamalkan, ayo ke hadapan. Damaian milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya, satukan jiwa. Marakkan api cinta di hati pada setiap insan kita gabaikan. Agar gemilang mekar di persada. Satu langkah, satu hati untukmu berdiri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gunungkan semangat sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pagi. Bersama dengan saya Izzuddin bin Ibrahim daripada Jabatan Penerangan Negeri Polis, bersiaran secara langsung dalam Facebook Live bagi segmen Influencer in Japan. Untuk pagi ini kita akan membicarakan sembang santai berkaitan dengan promosi pertandingan kuis ASEAN bagi tahun 2020 secara atas talian. Rakan-rakan netizen, rakan-rakan Facebook, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman bersama, kuis ASEAN ini telah pun bermula pada 1 sehingga 31 Oktober 2020. Jadinya kalau ikutkan tempoh masa yang sekarang ni, kita sudah hari yang ke-6. Untuk hari yang ke-6, kuis ASEAN ni telah boleh disertai oleh tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, rakan-rakan netizen, rakan-rakan Facebook yang sedang bersama-sama saya ke udara secara langsung pada pagi ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sebelum itu saya mohon untuk sama-sama kita kongsikan, kita share, kita maklumkan tentang FBF yang sedang berlangsung pada pagi ini bersama-sama dengan saya, supaya info kuis ASEAN
2020 pada pagi ini disebar luaskan. Okey, baik. Secara ringkasnya, saudara dan saudari, rakan-rakan netizen yang saya hormati sekalian, kita akan berkongsi sedikit berkaitan dengan kuis ASEAN ini, beberapa item penting untuk sama-sama kita tengok. Yang pertama, saya akan kongsikan saudara dan saudari latar belakang sikitlah berkaitan dengan kuis ASEAN 2020. Lepas tu kita akan kongsi satu sahaja, iaitu objektif kuis ASEAN ini dilaksanakan. Lepas tu kita akan tengok kategori mana yang dipertandingkan, yang ditawarkan untuk kita sertai pertandingan kuis ASEAN. Lepas tu kita nak tengok sikit syarat-syarat utama dia. Lepas tu kita nak tengok juga sikit tahap-tahap penyertaan. Lepas tu ini yang kita nak tengok, iaitu hadiah. Okey, apa yang kita dapat sekiranya kita berjaya dan kita menjadi antara tempat-tempat utama sekiranya kita selesai menjawab kuis ASEAN. Dan yang ni yang saya nak kongsikan sebentar lagi secara praktikal terus ya, saudara dan saudari, rakan-rakan netizen, rakan-rakan SB sekalian, iaitu cara-cara untuk kita menyertai. Okey, baik. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, so pertandingan kuis ASEAN ni adalah kuis Asian of Southeast Asian Nation ASEAN 2020 peringkat kebangsaan yang dijalankan secara atas talian. Seperti mana yang saya maklumkan tadi. Okey, kuis ASEAN ni telah pun berlangsung. Dia telah pun bermula pada 1 sehingga 31 Oktober 2020. Okey, untuk makluman bersama rakan-rakan netizen, rakan-rakan FB sekalian, Jabatan Penerangan Malaysia menjadi urusti induk di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaksanakan program ataupun kuis yang sedang saya dan rakan-rakan tengok kita war-warkan bersama inilah. Okey, ringkas dia, latar belakang dia adalah bagi tahun 2020 ini merupakan edisi yang ke-9 penganjuran sejak 2002. Okey. Sebelum ini kita kuis ASEAN memfokuskan hanya satu kategori sahaja, iaitu 15 sehingga 17 tahun. Okey. Dan ketika itu pelaksanaan adalah secara bertulis. Okey. Sehingga 2010 buat pertama kalinya dilakukan secara atas talian lah, online. Okey, 2010. Akan tetapi ketika itu kuis ini dilangsungkan hanya pada satu tempoh masa sahaja. Makna kata kalau pukul 10 ni, pukul 10 sampai 10.30, tempoh itu sahaja. Okey. So semua yang nak menyertai, rakan-rakan FB di Perlis, rakan-rakan FB yang berada di Kedah, di Perak, di Selangor dan sebagainya dan negeri-negeri lain, ketika itu waktu itu sahajalah. Okey. Dan berlaku lagi transformasi yang telah dilakukan oleh jabatan, dan pada 2016 pertama kalinya online ini dilakukan secara sebulan, dan pada 2018 telah diberikan lagi satu kategori, iaitu kategori 18 hingga 40 tahun. Okey. Rakan-rakan netizen yang saya hormati sekalian, rakan-rakan FB, untuk rekod 2018, pada tahun 2018 kita terima seramai 28,015 penyertaan. Jadi untuk tahun 2020 kami mensasarkan, dan Jabatan Penerangan mensasarkan sehingga 30,000 penyertaan. Jadi jangan lupa war-warkan, share lagi, kongsikan yang kuis ASEAN ini, Facebook ini, supaya dapat sampai kepada semua. Okey. Di sini saya kongsikan satu sahaja. Objektif penting pertandingan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan kesedaran mengenai hal ehwal ASEAN dalam kalangan peserta. Okey, saudara dan saudari, ini merupakan objektif pertandingan lah. Okey. So kita pergi yang seterusnya, iaitu kategori yang dipertandingkan. Di mana yang saya maklumkan pada awal pengenalan tadi, kita di Jabatan Penerangan telah menawarkan, telah menawarkan dua kategori pertandingan, iaitu kategori yang pertama, iaitu murid sekolah menengah, sama ada bersekolah di sekolah kerajaan maupun swasta. Yang penting berumur 15 sehingga 17 tahun. Okey, itu kategori yang pertama. So kategori yang kedua adalah terbuka kepada warga negara Malaysia yang berumur antara 18 sehingga 40 tahun. Okey. Selesai kategori, selesai latar belakang, kita perkenalan sedikit tadi kita dah tengok.
Okey, saya kongsikan saudara dan saudari beberapa syarat utama yang melayakkan kita untuk menyertai pertandingan kuis ASEAN 2020. Yang pertama, paling utama, mestilah warga negara Malaysia yang memiliki kad pengenalan yang sah. Okey. Mana kata warga negara Malaysia. Okey. Kategori saya dah sebutkan tadi, kategori 1 dan kategori yang kedua. Lepas tu yang seterusnya, warga Jabatan Penerangan Malaysia, warga Jabatan Penerangan Malaysia yang terlibat secara langsung dalam menggubal soalan, anda tidak layak. Okey, kita bagi peluang kepada rakan-rakan kita yang lain. Mungkin rakan-rakan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, mungkin ada rakan RTM, mungkin ada rakan Finas, okey, mungkin ada rakan SKMM dan mungkin ada rakan bernama untuk menyertai. Okey. Seterusnya yang saya nak fokuskan, pertandingan ini dilangsungkan dalam bahasa Inggeris. Okey, pertandingan ini dilangsungkan dalam bahasa Inggeris. Okey, bukan apa saudara dan saudari. Bahasa Inggeris adalah pemudah cara perantara dalam kalangan negara-negara ASEAN. Okey. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, kita berehat sebentar. Sekejap lagi akan bersama dengan saya, kita sama rakan-rakan netizen, rakan-rakan FB tonton video yang telah disediakan, dan jangan lupa sertakan komen saudara dan saudari di rakan-rakan FB di live ini. Terima kasih. Kita jumpa sebentar lagi. Okey, bersama saya sekali lagi Izzuddin bin Ibrahim dan dalam Influencer at Japan secara langsung dalam Facebook, bagi berkongsi dan mempromosikan kuis ASEAN 2020. Right. Untuk makluman rakan-rakan yang dihormati sekalian, rakan-rakan netizen, rakan-rakan FB, alright, seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, kan, kita dah tengok dah syarat-syarat utama, kita dah tengok dah kategori, kita dah tengok dah latar belakang dan sebagainya. So kita nak tengok satu lagi yang tahap-tahap. Ya, tahap-tahap yang perlu kita tempuh untuk sepanjang kita menyertai kuis ASEAN 2020. Okey. Kita ada 3 tahap. Okey. So tahap yang pertama adalah bagi tahap ini kita ada 30 soalan. Okey, 30 soalan. Kita ada 10 soalan aneka pilihan dan 20 soalan betul salah. Okey. Dan tempoh masa 30 minit. Okey. Minimum saudara dan saudari perlu menjawab, minimum saudara dan saudari perlu menjawab adalah 20 soalan. Okey, dengan betul. Okey. 20 soalan dengan betul supaya membolehkan saudara dan saudari peserta-peserta kuis ASEAN boleh melepasi untuk ke tahap yang kedua. Okey. Terusnya untuk tahap yang satu ni juga, dia tidak ada had untuk kita menjawab lebih daripada satu kali. Okey, maknanya boleh jawab berkali lah untuk kita perbaiki, mungkin tempoh masa, mungkin jawapan kita tu dan sebagainya. Okey, selesai, kita boleh cetak kita punya sijil yang melayakkan. Kita mengatakanlah, mengesahkan kita dah selesai untuk tahap satu. Alright. Kita pergi ke tahap yang kedua. Okey, kalau saudara dan saudari boleh lihat, okey, di skrin yang disediakan, so kita dah berada di tahap yang kedua. Okey,
Sama juga dengan tahap yang satu, kita masih lagi mengekalkan 30 soalan secara keseluruhan lah. Okey. Untuk yang tahap kedua, dia berbeza sedikit dengan tahap yang satu. Okey. Kita ada 20 soalan aneka pilihan. Macam di tahap satu kita ada 10. Untuk yang kedua ni, kita ada 20 soalan aneka pilihan. Dan juga 10 soalan betul salah. Okey. Alright. Tempoh tetap sama. Okey, tempoh tetap sama iaitu 30 minit. Alright. Ini yang saya nak tekankan sikit ni. Alright. Macam tadi di tahap 1 kita ada minimum jawab 20 soalan. Untuk tahap 2 ni dia agak sukar sedikit. Saudara dan saudari, rakan-rakan netizen, peserta-peserta kuis ASEAN perlu minimum menjawab 25 soalan dengan betul untuk melayakkan saudara dan saudari ke tahap ketiga. Okey. Tetap sama dengan tahap satu tadi. Tahap yang kedua, saudara dan saudari boleh berkali-kali, okey, berkali-kali mencuba jawab lebih daripada sekali lah. Maksudnya kita nak perbaiki masa, mungkin kita nak perbaiki betul dan salah dan sebagainya. Dan untuk tahap kedua, saudara dan saudari boleh mencetak sijil. Okey, maknanya kita dah selesai tahap 1 pun kita cetak sijil. Selesai tahap 2 pun kita cetak sijil. Okey. Selesai 2 tahap ini, saudara dan saudari, rakan-rakan FB, rakan-rakan netizen yang ada bersama-sama dengan saya pada pagi ini boleh terus ke tahap yang ketiga. Alright. Saudara-saudari yang saya hormati, rakan-rakan FB yang saya hormati sekalian. Untuk tahap yang ketiga ni, saudara dan saudari, format dia bertukar sikit. Bertukar tu macam mana? Okey. 30 soalan objektif berbentuk aneka pilihan. Maknanya kata betul salah telah tiada. Okey, telah digugurkan. Okey. Tempoh masa tetap sama, iaitu 30 minit sahaja. Okey, ini yang saudara dan saudari kena fokus betul-betul apa yang saya nak cakap ni, nak kongsikan dengan saudara dan saudari sekalian. Hanya sekali sahaja percubaan dibenarkan untuk tahap yang ketiga ini. Macam 1 dan 2 kita diberi lagi peluang untuk perbaiki, untuk jawab lebih daripada sekali, tapi di tahap 3 hanya sekali sahaja. Alright. Dan untuk tahap yang ketiga, saudara dan saudari akan layak untuk mendapatkan sijil cemerlang dengan menjawab 25 soalan dengan betul, dan yang kedua lulus dengan menjawab 20 sehingga 24 soalan. So untuk yang tahap 3 ni, saudara dan saudari akan dapat 2 sijil lah. Okey. Right. Okey. So sebelum saya nak kongsi bersama dengan saudara dan saudari, alright. Mungkin kita boleh tengok sedikit, ada tak rakan-rakan FB kita yang kita boleh tengok. Oh, ada. Kita ada rakan-rakan FB kita mempromosikan juga. Terima kasih. Promosikan, boleh share lagi saudara dan saudari, rakan-rakan FB, kongsikan. Mungkin kita tak layak, kita dah lepas peringkat umur. Kita ada anak, kita ada saudara, kita ada anak-anak saudara yang boleh sertai. Mungkin ada dalam kalangan kita yang melihat ketika ini guru-guru yang mengajar tingkatan 3 sehingga tingkatan 5 boleh menyertai, boleh mewar-warkan kepada anak-anak murid kita supaya menyertai kuis ASEAN ni. Suka untuk saya maklumkan, dalam satu kelas, contoh, dalam satu kelas kita ada 30 orang. Tak bolehlah 30 orang tu mewakili satu penyertaan. 30 orang lah kita serta. Barulah penyertaan tu dia akan meningkat. Kita ada 30 kelas. Katakanlah kita ada 30 kelas. 30 kali dengan 30 kelas. Kita dah ada 300 mungkin. So, penyertaan demi penyertaan ini dia akan meningkat dan akan menggalakkan lagi semangat untuk menyertai kuis ASEAN 20 dan 20. Alright. Okey, baik. Kita akan tengok hadiah-hadiah, hadiah-hadiah yang ditawarkan. Sekiranya saudara dan saudari percaya menyelesaikan, menjawabkan
menjawab soalan-soalan di peringkat tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3. Okey. Untuk kategori pertama 15 sehingga 17 tahun. Okey. Johan akan membawa pulang RM2,500 tunai cash, right? Beserta trofi dan sijil. Alright. Seterusnya, naib Johan 1,500, ketiga 1,000, keempat dan kelima 750 dan untuk kali ini sagu hati pihak penganjur menyediakan 10 tempat sagu hati beserta nilai ringgit Malaysia RM300 beserta sijil. Okey, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua juga sama. Johan 2,500 trofi dan sijil, naib Johan 1,500 trofi juga dan sijil. Ketiga RM1,000 trofi dan sijil, dan keempat dan kelima RM700 beserta sijil dan juga 10 tempat kategori sagu hati dengan setiap satu ringgit Malaysia RM300 beserta sijil. Jadi saudara dan saudari, ayo kita war-warkan, kita sebar luaskan kuis ASEAN ini supaya lebih lagi penyertaan, lebih lagi peserta yang kita harapkan. Jadi kita berehat sebentar, sama-sama kita layan video yang sedang dan juga yang telah disediakan oleh pihak urus setia. Jangan lupa share bersama saya sebentar lagi. Terima kasih. Kini tiba masanya untuk kita ke barisan hadapan, sama-sama kita teguh lawan kita, jaga kita, bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo kita ke depan, elak sesak, elak sempit, jangan sembang dekat-dekat, sama-sama kita ingatkan, tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan, norma baru diamalkan. Ayo ke hadapan, jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo ke hadapan, ayo ke hadapan, norma baru diamalkan. Ayo ke hadapan. Bersama saya lagi saudara dan saudari, rakan-rakan FB dalam segmen Influencer at Japan Negeri Perlis bagi membincangkan sembang santai berkaitan dengan kuis ASEAN 2020. Right. Kita dah sembang dah tadi sikit. Okay, kita dah kongsikan sikit kategori, kita dah kongsi tentang jumlah hadiah, kita dah tengok juga syarat-syarat utama. Okay, kita dah tengok juga latar belakang dan sebagainya. Inilah masa-masa yang ditunggu-tunggukan. Right. Untuk kali ini saya akan kongsikan bersama dengan rakan-rakan FB sekalian macam mana kaedah untuk kita sertai kuis ASEAN 2020. Alright. Okay. Saudara dan saudari, rakan-rakan FB yang saya hormati sekalian, bekerja di Jabatan Penerangan Malaysia, bekerja di Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perlis, kami menjadi duta, kami menjadi ejen, dalam menyebar luaskan info-info, dalam menyebar luaskan dasar-dasar. Jadi saudara dan saudari nak dapatkan kat mana? Samalah untuk kuis ASEAN ini nak dapatkan di mana? Alright, yang pertama saudara dan saudari mesti terus
ke laman web Jabatan Penerangan Malaysia. Alright. Okay, saya kongsikan saudara dan saudari. Laman web Jabatan Penerangan Malaysia. So saya nak promosi sikit. Right. So Jabatan Penerangan Malaysia, laman web dia sebeginilah. Okay. So telah diwar-warkan bermula pada 1 sehingga 31 Oktober 2020 dan sebagainya. Okay. So kita ada menu utama, kita ada info korporat, kita ada program galeri, inisiatif kerajaan, directory lah. Tapi saya nak fokus program-program. So saudara dan saudari boleh klik di program ikon utama tu, program-program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Right. So sebelum ni, okay, kita sibuk dengan bulan kebangsaan dalam tempoh suasana yang baru, dalam suasana norma yang baru, dalam kita mengikut PKPP. So kita tengok, so Jabatan Penerangan kita ada info on wheels, so kita ada pentarama live jam, kita ada pertandingan pidato, pengisahan semarak kita merdeka, kita ada sayembara sajak merdeka, sayembara menulis cerpen, okay. Pertandingan mewarna dan melukis, klik at merdeka, bintang patriotik, pencerama. Tapi yang ni dah tutup lah penyertaan dia. Yang buka sekarang ni adalah jeng jeng jeng. Okay, kuis ASEAN 2020. So saudara dan saudari perlu klik di bawah ini untuk kita tahu info, untuk kita serta, okay, untuk kita menyertai kuis ASEAN 2020. Okay, bersama saudara dan saudari, rakan-rakan FB sekalian, ini adalah min, okay, pertama yang membolehkan saudara dan saudari, rakan-rakan FB menyertai kuis ASEAN 2020. Okay, so ada dekat sini daftar sekarang. Okay, so saudara dan saudari daftar, klik di situ dan daftar. Alright. So masukkan nama penuh, masukkan nombor kad pengenalan, okay, masukkan alamat email, masukkan nombor telefon bimbit. Alright. Masukkan nama sekolah. Ni kalau institusi lah, okay, sekolah yang menyertai lah, sekolah A, sekolah B, sekolah C, okay. Alamat rumah, okay, kena masukkan, so bandar, postcode, pilih negeri, pilih kaum, dan kita boleh terus daftar. Alright. So rakan-rakan FB, warga-warga Perlis, so letaklah, okay, negeri Perlis, okay, dan juga postcode, alamat, dan juga seterusnya. Alright. Yang penting saudara dan saudari, alamat email, nombor telefon pastikan aktif. Okay, sebab sebarang perubahan, sebarang pemakluman akan dimaklumkan menerusi kaedah ini, platform ini. Alright, so saudara dan saudari boleh terdaftar. Dah selesai, boleh terus daftar dan boleh terus cuba untuk menjawab. Alright, so macam saya tak boleh masuk lah, kan? Sebab saya warga Jabatan Penerangan. Okay, so saudara dan saudari, boleh juga tengok dekat bawah tu, okay. Dia ada syarat utama macam saya ceritakan, kongsikan dengan saudara dan saudari sembangkan tadi, syarat-syarat utama. So kita boleh buat pendaftaran dan kita boleh hubungi pihak urus dia. Alright. So kat bawah tu, okay, sebarang pertanyaan, okay, saudara dan saudari boleh masuk, boleh letakkan alamat email tu yang saya maklumkan tadi, alamat email perlu aktif. So message, mungkin nak tanya berkaitan dengan apa-apa, berkaitan dengan kuis ASEAN ni, boleh tanya. So pihak admin akan memberi maklum balas kepada saudara dan saudari. Okey. Untuk kategori 15 sehingga 17 tahun. Okey. 3 peserta yang terbaik, okey, 3 peserta yang terbaik dalam kalangan yang terbaik, saudara dan saudari akan dipilih menyertai Train of Trainer, okey, TOT. Okey, Train of Trainer yang akan mewakili Malaysia, okey, mewakili Malaysia berentak. Okey, berentak bersama dengan wakil daripada negeri ASEAN yang lain. Okey. So, saya dipahamkan di tahun 2020 venue ataupun tempat pertandingan adalah di Singapura. Okey, alright. Kan, tetapi dari perubahan ataupun pemakluman dari semasa ke semasa akan dimaklumkan kepada peserta. Alright. So, saya dah bagi tahu dah kaedah macam mana kita nak serta, cara dia macam mana, mudah sahaja, ringkas dan sebagainya. Alright. Suka untuk saya maklumkan, program ini dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia serta Kementerian Luar Negeri Malaysia. Okay. Saudara dan saudari, untuk mendapatkan bahan-bahan
okey, mungkin bahan-bahan yang saudara dan saudari perlukan untuk kita menjawab kuis ASEAN ni, jangan lupa boleh rujuk ke dbook penerangan.gov.my. Saudara dan saudari boleh klik. Okey, so boleh tengok dekat layar saudara dan saudari, Jabatan Penerangan telah pun mencapai usianya 110 tahun. Okey. So adalah buku-buku yang telah diterbitkan secara fizikal, hard copy dan juga soft copy. Akan tetapi untuk kuis ASEAN, saudara dan saudari boleh klik ke buku kecil. So buku kecil di sini saudara dan saudari, saudari dah boleh nampak. Okey, ada di situ ASEAN Berpaksikan Rakyat. Boleh menjadi rujukan saudara dan saudari di dalam menjawab kuis ASEAN, soalan-soalan kuis ASEAN. Okey, so kliklah di situ percuma. So bila dah klik di situ percuma, saudara dan saudari boleh scan QR code atau memuat turun. Okey, bila dah muat turun, so jadilah begini. Okey, so Jabatan Perangan ada juga mencetak buku. Okey, right. So ini adalah bahan-bahan bacaan yang saudara dan saudari boleh rujuk. Okey, suka untuk saya kongsi juga dengan saudara dan saudari. Jabatan Perangan sebelum ini juga ada mencetak buku-buku ASEAN. Okey, ada ASEAN 35 tahun. Ni semua Jabatan Perangan buat ni. Okey, daripada sidang editor dan sebagainya semua yang buat. Okey, kita ada juga maklumat. Okey, daripada maklumat bilangan 12016. Okey, saudara dan saudari boleh rujuk. Ini yang sebelum, sebelum logo semasa Jabatan Perangan. Inilah logo ketika ASEAN telah dilaksanakan. Ni Jabatan Perkhidmatan Penerangan. So saudara dan saudari boleh dapatkan di mana-mana pejabat perangan di berhampiran dengan saudara dan saudari untuk menjadi rujukan. Okey, sebagai kesimpulan, saudara dan saudari jangan lupa kita masih lagi dalam tempoh PKPP. Semenjak kebelakangan ini agak meruncing sedikitlah saudara dan saudari dengan angka-angka yang meningkat ni. Jadi kita perlu jaga kita perlu patuh kepada SOP, kita perlu patuh kepada arahan daripada pihak berkuasa, dan juga kita perlu patuh kepada diri kita sendiri. Kita perlu kontrol diri kita. Alright. Tempat yang tak perlu tak payah pergi, tempat yang tak penting pun tak payah singgah. Okey, stay safe, duduk di rumah. Okey, kekal kita jaga kita. Dan sebelum kita berakhir, jangan lupa sertai kuis ASEAN Warga Perlis. Perlu serta kuis ASEAN Warga Perlis. Perlu serta kuis ASEAN yang berlangsung, yang ditawarkan bermula pada 1 sehingga 31 Oktober. Sekian sahaja daripada saya, Jabatan Perangan Negeri Perlis, Izzuddin Mahmud Rahim. Kita jumpa lagi mungkin dalam segmen yang lain. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, y'all.